Okay, express 0.003413 in standard form. Bila cakap pasal standard form, kita mesti ada satu nombor, lepas tu ada nombor lain dekat belakang dan 10 kuasa berapa. Jadi, sekarang kita tengok berapa kali baru nak sampai dekat 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi kita tengok kalau nak pergi 4, kita darab 10 kuasa 4. Jadi kita tahu kita kena balance. Bila sini darab 10 kuasa 4 jadi 4.13, sini kena jadi 10 negatif 4. Barulah sama dengan yang ni. Bila depan darab, sini akan bahagi. Jadi jawapan 4.13 10 kuasa negatif 4. This one. Okay. Okay, dia kata net of a cube. Dia tengah cakap pasal bentangan. Maksudnya bila kubus ni kita buka, dia akan dapat bentangan lah. Kita nampak kubus bila buka ada 6 permukaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kata volume isi padu ialah 2197. Jadi bila kata pasal kubus, panjang darab lebar darab tinggi ialah samalah, maksudnya semua ni sama, jadi X kuasa 3 sama dengan 2197. Jadi kalau nak cari salah satu ni, panjang lebar tinggi, kita punca kuasa 3, 2197, kita dapat 13. Sekarang ni meter kuasa 3, yang ni akan jadi 13 meter. Kita tahu satu sisi ni 13 meter. Lepas tu dia kata cari surface area, dia nak luas permukaan. Jadi luas permukaan sama dengan luas satu permukaan darab 6. Jadi satu permukaan 13 darab 13 darab 6 permukaan. Kita akan dapat 1014. Okey, jangan lupa ni meter kuasa 2. Jadi dia kata sekarang dalam sentimeter kuasa 2. Macam mana meter kuasa 2 nak tukar sentimeter kuasa 2? Kita tahu 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi, kalau meter kuasa 2, sini pun kena kuasa 2. Jadi, 1014 meter kuasa 2 darab. Okey, yang kita nak hapuskan M kuasa 2. M kuasa 2 dekat bawah. Sini 1. Sini, kita akan 100 cm kuasa 2. Sini dan sini dah potong. 100 kuasa 2 ada 4 kali kosong. Betul. Jadi dia akan di sini. Nampak? 1014. Sini akan ada 4 kali kosong. 1, 2, 3, 4. Ataupun kita nampak bentuk piawai kena ada satu titik sahaja. Betul. Bila dekat sini, daripada belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, kalau nak jadi 1.0, 1.014, kita kena bahagi 10 negatif 7 kan? Kita bahagi 10 negatif 7. Jadi, sini akan darab 10 kuasa 7. Dia terbalik. Sini negatif, sini positif. Jadi, jawapan dia C. Lepas tu dia kata sekarang ni, dia kata cylindrical water tank. Jadi water tank ni bentuk silinder. Dia kata 40% air diisi dan volume dalam sentimeter kuasa 3. Dia kata cari air dalam tank yang diisi. Dia nak 40% lah. Jadi mula-mula kena cari 100%. Baru kita boleh darab dengan 40%. Sekarang kita kena tahu isi padu silinder. Isi padu silinder ni pi r square h. Di mana kalau bahasa Melayu punya formula pi j kuasa 2 t. H is height, t is tinggi, yang ni is radius and this one is jejari lah. Jadi pi r square h, di mana kita tahu pi r kuasa 2 ni ialah dia punya
dia punya bulatan. Ini ialah darab dengan dia punya tinggi. Jadi okey, ada dua cara. Sama ada kita kira 100% lepas tu kita darab dengan 40% daripada isi padu, ataupun tinggi ni kita terus jadikan 40%. Kita tahu bulatan bawah ni takkan berubah, tapi tinggi ni akan berubah. Jadi 40% sama dengan darab dengan 600 cm, kita dapat 40 per 100, 0.4 darab 600, kita akan dapat 240 cm. Jadi tinggi 40% ialah banyak ni. Jadi kita tahu pi, dia kata guna 22 per 7. Jadi 22 per 7 darab R ialah 35 kuasa 2 darab tinggi ialah 240. Kita akan dapat 924,000. Jadi bentuk piawai kita tahu kita nak 9 dekat sini. Titik dekat lepas 9. Jadi nak jadikan titik lepas 9 kita kena bahagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bahagi 10 kuasa 5. Jadi kita tahu bila sini bahagi, ini akan jadi 9.24 darab 10. Bila kita bahagi, sini akan positif. Bahagi ni sama juga dengan darab 10 negatif 5. Jadi barulah balance, depan darab negatif, belakang darab positif. Kan, jadi negatif 5 tambah 5 akan jadi kosong. Jadi maksudnya perbezaan dia tak ada. Jadi jawapan 9.24 darab 10, 5. Jadi jawapan dia D. Dia kata green plants need sunlight, water, chlorophyll to carry out photosynthesis. Okey, dia kata kalau nak fotosintesis kena ada benda ni lah. Lepas tu dia kata pasal molekul air. Dia kata air ni ada H2O. Kita pun selalu dengar kan H2O ni. Dia kata given the mass of hydrogen atom is, sekarang dia kata hidrogen ni berat dia 1.66 darab 10 negatif 24. Lepas tu dia kata oksigen ni pula 2.66 darab 10 negatif 23. Lepas tu dia kata find the mass of 50 molecules of water. Jadi sekarang dia kata H2O. Maksudnya H ada 2 tambah 1 oksigen. Dia nak 50. Kalau nak 50, kita kira 1 molekul. Lepas tu kita darablah dengan 50. Di mana 1 molekul sama dengan 2 hidrogen tambah 1 oksigen. Di mana 2 hidrogen ialah 1.66 darab 10 negatif 24 dan oksigen ialah 2.66 darab 10 negatif 23. Jadi sekarang yang ni 1.66 darab 2 ni kita dapat 3.32 darab 10 negatif 24 tambah 2.66 times 10 negatif 23. Nak gabung kena sama. Jadi sekarang ni negatif 24, ni negatif 23. Jadi kita ambil yang besar, negatif 23. Jadi yang ni macam mana nak jadikan negatif 23? Kita tahu kalau belakang ni darab, sini mesti bahagi. Kenapa kena darab? Sebab negatif 23 lagi besar. Jadi sini akan darab 10, jadi 10 negatif 23. Sini akan jadi bahagi 10. Bahagi 10 dapat 0.332. Sini akan tambah dengan 2.66 darab 10 negatif 23. Bila dah sama, kita boleh tambah macam biasa. Alamak. Tak muat lah. 0.332 tambah 2.66, kita dapat 2.992. Alamak, tak muat macam ni. Sorry atas ni, sama dengan 2.992 darab 10 negatif 23. Kan? Jadi, dah dapat untuk 1 molekul. Jadi, untuk 50 molekul, kita darab dengan 50. Jadi, ambil nombor depan, darab dengan 50, kita dapat
149.6. 149.6 times 10 negatif 23. Jadi sekarang nombor piawai mesti satu je nombor baru titik. Sekarang sini kena bahagi 100, nampak? Sini bahagi 100 darab 10 negatif 2, kita tahu belakang ni kena darab 100. Jadi 10 negatif 23, kita darab 100, maksudnya kita lagi besar. Nombor tu akan jadi 10 negatif 21. Jadi kita dapat 1.496 darab 10 negatif 21. Jadi jawapan dia mana? 1.496. Jawapan dia C. Okay. Dia kata the value of digit C, nilai bagi 6 ni dalam ni ialah 6 darab 8M. Cari value, find the value of M. Jadi kita tengok 361142. Itu 361142, 8. Jadi kita tahu, kita tengok ini ialah asas 8. Jadi kita tahu asas 8 ni nilai bagi digit sini ialah 80, sini 81, sini 82, yang ni 83, yang ni 84, yang ni 85. Di mana kalau nilai bagi digit tu ini ialah 2 darab 80. Jadi digit bagi 6 ialah 6 darab 84. Jadi nilai bagi M ialah, mana M? 84. M ialah 4. Okey, nombor 6 ni, okey, dia kata antara berikut yang manakah mewakili S dan T? Jadi kita tengok sekarang ni 101102 tolak yang ni. Okey, yang ni ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nombor. 101112. Jadi sama 1 tolak 1, 0. 0 tolak 1 tak boleh. Okey, sekarang kita ni asas 2. Bila asas 2, kita pinjam, maksimum kita dapat ialah 2 lah sebab asas 2. Yang biasa kita guna asas 10. Sebab tu bila pinjam dapat 10. Okey, yang ni tak ada 0, tak boleh nak kira, kita pinjam sini. Sini jadi 0, pinjam dapat 2. 2 tolak 1 dapat 1. 0 tolak 1 tak boleh, pinjam sini. 1 ni pinjam jadi 0, 0 ni pinjam jadi 2. 2 tolak 1, 1, 0 tolak 0, 0. 0 tak boleh tolak, pinjam depan, ni jadi 0, yang ni pinjam jadi 2. 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan 10110. Dan nampak ni 1S1T02 sama dengan 1011002. Jadi S sama dengan 0. Jadi S sama dengan 0 ni dah salah. T sama dengan 1. Jadi jawapan dia A. Okay, dia kata QRU ialah garis lurus. Dari mana QRU? This is a straight line. So, bila straight line, kita tahu atas dia ni 180 darjah lah. Dia kata TR sama dengan TU. Jadi, TR sama dengan TU. Bila sama, kita tahu segitiga sama kaki. So, this one will also be 50 degree. So, bila sini 50, kita tahu yang ni garis lurus. Yang ni akan jadi 130. Dia nak cari X. Kita tahu kalau segi 4 sudut pedalaman, the interior angle is 360. So kita tambah semua will be equal to 360. Jadi kita tahu X tambah 85 tambah 80 tambah 100 sama 130 sama dengan 360. Jadi X sama dengan 360 tolak 85 tolak 80 tolak 130. Kita akan dapat 65. Jadi X sama dengan 65. Okay, dia kata PQRSTU. PQRSTU dia kata regular hexagon. Bila hexagon sekata, we know that semua sudut pedalaman sama. Dia kata QVS isosceles. QVS isosceles. Isosceles ni apa?
segitiga sama kaki lah. Maksudnya this one sama dengan this one. Dia kata cari nilai X tambah Y. Jadi sekarang ni untuk sudut sekata kita tengok ada 6 sisi. Jadi yang ni ada 6 sisi. Jadi sudut pedalaman sama dengan formula dia ialah N tolak 2 darab 180 bahagi N. Di mana N ialah sisi. Jadi sebenarnya N tolak 2 darab 180 ni kita tahu berapa banyak segitiga ada dalam tu. Kan? Jadi sekarang si N ni sisi. Jadi N tolak 2 darab 180 bahagi 6. Kita akan dapat 120. Jadi kita tahu sudut pedalaman dia 120. Jadi sini akan jadi 120. Jadi bila tarik macam ni kita tahu yang ni segitiga. Dia akan jadi segitiga sama kaki. Sebab kita tahu dalam ni regular polygon. Regular ni pun sekata lah, polygon yang sekata. Jadi sekarang ni dalam ni 120. Jadi kita tahu X ni dengan X ni akan sama. Jadi 180 tolak 120 bahagi 2 kita akan dapat X. Di mana 60 bahagi 2 sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30. Sekarang kita nak cari Y. Kita tahu, okay, kita nampak tak sini sama macam X. Sini ialah 120. Jadi sini dengan sini sama. Sini ialah akan jadi sama dengan X iaitu 30. Dan kita tahu sudut ni, semua sudut ni ialah 120. Jadi Y sama dengan 120 tolak 30 tolak 30. Kita dapat 120 tolak 60 dapat 60. Jadi X 30, Y 60. Hasil tambah ialah 30 tambah 60. Kita dapat 90. Okay. Dalam diagram 5, VPSW, mana VPSW? VPSW common tangent. Bila kata common tangent ni maksudnya dia betul-betul kena sini. Dia kata VPSW ni common tangent to the circle PQR and RSTU. Jadi bila kata common tangent ni maksudnya tangent ni betul-betul lalu dekat hujung bulatan ni. Dia kenalah. And dia kata PQ parallel to SR. Jadi kita tahu PQ parallel to SR sini. Dan dia kata QRU garis lurus. Okey, QRU garis lurus. Lepas tu dia kata cari nilai X. Okey, sekarang kita tahu bila okey. Jadi bila nak kira ni kita kena tahulah apa formula yang kita boleh guna, apa formula untuk bulatan. Jadi kita tahu untuk bulatan kalau ada empat segi kena dekat bucu, dia kata 4 segi dan semua bucu kena dekat bulatan. Jadi hujung ke hujung ialah 180 darjah. Jadi kita nampak sini 100 darjah, sini akan jadi 180 tolak 100 iaitu 80 darjah. Jadi kita nampak sini 100, sini 80 darjah. X dekat sini. Nampak? Jadi kita nampak sekarang ini 65 darjah. Jadi kita nampak yang ni selari dengan yang ni. Jadi yang ni akan jadi 65 darjah. Okay. Dalam bulatan ni ada segitiga berselang-seli. Maksudnya bila ada segitiga semua kena bucu. Okey, ni 4 segi semua kena bucu bertentangan 180 darjah. Bila segitiga semua kena bucu dia akan ada segitiga berselang-seli. Sudut dekat sini dia selang sini jadi sini akan sama dengan sini. Sini 65 darjah. Nampak? Di mana kita nampak ni garis lurus. Sini X nampak. Jadi kita nampak 65 tambah X tambah 80 sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 tolak 65 tolak 80. Kita akan dapat
35. Jadi nilai X ialah 35. Okey, dia kata tak nampak English, so dia kata tak apa, dia kata trapezium Q, image trapezium Q tanda is trapezium Q. So ni image dan ni objek lah. Okey, dia kata di bawah satu translasi. What does it mean by translasi? Bila cakap translasi, maksudnya dia pergerakan XY. Di mana XY ni kita tahu kalau positif kita gerak kanan, kalau negatif kita gerak kiri. Dan Y ni kalau positif kita gerak atas, negatif kita gerak bawah. Jadi sekarang ni kita tengok ni objek ni image. Jadi dia nak apa ni? Dia kata titik P ialah image di bawah translasi yang sama. Dia nak P. Jadi kalau translasi yang sama, kita kena tahu apa translasi yang ni dengan yang ni. Bila translasi bentuk takkan berubah, dia akan bergerak sama. Jadi kita ambil titik yang sama. Kita tahu titik ni yang dia dengan titik ni. Jadi kita tengok berapa kali dia gerak X, berapa kali dia gerak Y. Jadi kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia gerak 6 kali X. 6 ke kanan maksudnya positif 6. Dia gerak 1, 2, 3, 4. Dia gerak 4 ke bawah. Gerak 4 ke bawah negatif 4. Jadi ini ialah translasi untuk Q. 6 negatif 4. Jadi ini dia punya vektor translasi. Okey, lepas tu dia kata P ni image. P ni image. Okey, dia kata yang ni image. Jadi kita tahu dia nak cari objek. Okey, jadi kita tahu kalau nak ni kalau kita macam ni, kalau kita nak kira kita tahu objek tambah translasi, kita akan dapat image. Jadi sekarang kita dah ada image. Kita dah ada translasi, kita dah ada image. Jadi kalau kita nak cari objek, objek sama dengan image tolak translasi. Image tolak translasi. Jadi sekarang P ni kita tengok titik dia ialah 4. Nampak 4 dengan negatif 1. Jadi translasi 6 dengan negatif 4. Jadi objek nampak tak ni sama dengan image X tolak translasi X, image Y tolak translasi Y. Jadi sekarang image kita 4 negatif 1. Jadi image tolak translasi 4 tolak 6 dan negatif 1 tolak negatif 4. Negatif 1 tolak negatif 4. Jadi kita dapat 4 tolak negatif 6 dapat negatif 2. Negatif 1 tolak-tolak akan jadi tambah jadi 3. Jadi negatif 2, 3. Jadi jawapan dia ialah B.